أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kawan masjid, imam, hari bulan puasa, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengguniakan kita bertemu untuk malam Rabu, malam Rabu sudah tak dapat bersama. Dan saya menghadiri selawat akbar di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana semua pengurusi Majlis Rasulullah. Majlis Rasulullah ini dia dipimpin oleh ahli bait, ahli kerabat Nabi Muhammad SAW. Kumpulan yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di Indonesia, yang di Thailand, kumpul dia orang sana untuk berselawat. Berselawat atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasa kita menganjurkan berjanji. Mereka pun berjanji dalam metod mereka. Kemudian bersama-sama dengan selawat, dengan nasyidnya dan tausiah. Tausiah yang paling besar dibuat oleh Habib Ali Zainal Abidin daripada Malaysia. Punya Habib Ali Zainal Abidin ini dihormati sangat oleh ahli bait. Dia juga ahli bait, iaitu keturunan daripada Siti Fatimah. Alhamdulillah saya dapat bersama di program tersebut dan dikenal pula dengan pimpinan Rasulullah yang di Malaysia, namanya Habib Nail. Dan Habib Nail ini sudah pun bekerjasama, dan kalau ada Aziz itu satu hari ini kita bawa ke masjid untuk memenuhi tausiah dan selawat sekali insyaAllah. Berdoa Allah SWT kita dapat selawat bersama dengan mereka. Ini ialah apa yang kita kata sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ialah sambutan pertama membesarkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab kelahiran dia itu, maka kita menjadi orang yang beriman sekarang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau kita bayang kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, maka apalah agama kita. Banyak orang dalam dunia ni yang agamanya macam-macam, tetapi kita dapat menyertai agama samawi, agama langit yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menariknya, tausiah-tausiah yang disampaikan oleh para habib ni semuanya mengajak kita mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita nak sembahyang, pertama sekali kita kena kita panggil
bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu pertama kalau kita nak sembahyang. Apa lagi? Hendaklah kita ada wudu nak sembahyang. Tempatnya bersih, semua ada syarat-syarat yang kita kena ikut dalam kitab. Gitu juga kalau kita nak haji, dia ada musimnya. Kalau kita nak umrah, tempatnya bukan di sini, bukan boleh umrah-umrah di sini. Puasa ada bulannya, puasa sunat ada hari-harinya. Tetapi ada satu peluang mendapatkan pahala yang terlalu besar, namanya selawat. Tak ada syarat apa-apa. Tak berwuduk boleh, tak ada syarat apa-apa. Ya, di mana-mana pun boleh, kecuali dengan dalam tandas, ya. Di mana-mana pun boleh, tengah nurih boleh, bawa kereta boleh, di mana-mana pun boleh. Dia langsung tak ada syarat-syarat untuk berselawat, tak ada. Berbanding dengan ibadah-ibadah yang kita banyak belajar tu, dia semua ada syarat masyhurnya yang kena kita ikut untuk menjadikan kita beribadah itu dapat pahala dia ataupun diterima. Tetapi salawat membuai anak pun boleh bersalawat, tidur nak. Itu kelebihan selawat itu. Jadi oleh kerana selawat ini adalah untuk kita mendapat ibadah yang kita panggil ibadah yang pahalanya tak pernah berhenti. Misalnya awak selawat satu hari boleh 10 kali je tahu, tak boleh lebih. Buat orang lain tak pahala pula, tak ada macam itu. Barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat pada dia 10. Lagi, barang siapa berselawat kepada Nabi, Nabi menjawab salam tersebut. Kelebihan selawat. Berapa kali kita selawat? Sekali kita selawat 10 kali. Dan apakah ibadah, ya, ibadah yang misalnya Allah Subhanahu wa taala buat, katanya ibadah ini mestilah dibuat oleh hamba-hambaku. Sembahyang, hamba mesti sembahyang. Allah tak payah sembahyang. Puasa, hamba kita adalah puasa. Allah tak payah sembahyang. Tetapi ringkas cakapnya, selawat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Itu cakap Melayunya, berselawatlah kamu. Sebab itu biasa bila kata 3 kali dia, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan bila tu ada bila dia menghadap ke sana, padahal bila mesti menghadap ke orang ramai. Pasal ini menyeru orang ramai. Kalau menyeru sana, dia menyeru dinding nanti. Dia serunya tu ialah apa dia kata? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah. Ini yang kita kata tadi. Ibadat lain semua kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah selawat ni sesungguhnya, kata Allah kata innallaha wa malaika, aku Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Aku berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh kerana aku dan malaikat berselawat kepada Nabi, wahai semua orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Sallu alaihi. Bila sallu alaihi tu, semua jamaah tak kira dia dibucu dengan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak elok sampai fil alamin innaka hamid
Dia macam kemak-kamit dah seorang. Nak bersuara pun boleh, nak senyap pun boleh. Kerana ayat itu tadi ayat seruan. Apa maksud saya sebut? Saya sebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Bukan beruntung untuk Allah, tapi Allah pun buat ibadah itu. Semayang tu lagi lah besar nak dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Isra' Mi'raj. Ya Allah, tak ada sembahyang. Puasa pun begitu, haji pun begitu, syahadah pun begitu. Tetapi selawat ini diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Aku berselawat, malaikat berselawat. Oleh kerana aku berselawat, malaikat berselawat, diseru sallu alaihi. Dalam bahasa Arab, sallu tu lam waw ada alif tu, itu namanya fi'lul amri, fi'il amar. Fi'il amar itu dalam bahasa Melayu bahasa perintah, bahasa mengarah. Maka Allah perintah kita supaya berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan selawat kepadanya 10. Bukan Nabi lawat dengan dia 10 kali. Allah bagi selawat pula kepada dia. Nanti kita belajarlah dekat ustaz-ustaz lain apa maksud selawat Allah kepada kita tu. Berselawat pula kita Allahumma salli ala sayyidina Zainal Abidin, tak begitu. Kan? Selawat itu dibagi rahmat Allah. Rahmat Allah. Doa kita di apa nama makbulkan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Setiap kali kita selawat 10, setiap kali kita 10, tak ada kuota. Tak ada kuota. Kalau kita ada kuota, kalau pergi kedai ni beras kita ni kita kurangkan RM2 sekampit. Tapi seorang boleh beli satu je tahu. Kan ada macam tu tawaran kedai gitu kan. Gula ni murah sikit, tapi seorang boleh beli 2 kilo je. Ikan pun macam itu, ada. Tetapi yang ini tak ada. Siapa berkehendak silakan. Jadi di mana lagi kita nak dapat Allah yang macam ini? Tuhan kita ni, Tuhan yang macam ini pemurah. Banyak kan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila kita selusuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepada kita bahawa memang Allah ini Pengasih, Penyayang, Pemurah. Kalau nak tahu 99 nama Allah tu, kalau kita nak menterjemah itu setahun tak selesai. Asmaul Husna, lafzul jalalahnya Allah. Allah itu lafzul jalalah, lafaz jalalahnya kan. Tetapi yang lain-lain itu ada nama-nama yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ialah apa nama kita panggil muqaddimah kita. Bagaimana sebenarnya kita perlu menghimpun-himpunkan urusan-urusan macam ini sekali setahun pun jadi, kita mendengar supaya kita menjadi orang yang ada hati nak buat. Kalau yang menerangkan tu misalnya orang biasa-biasa, kita rasa ya ke tidak, ya ke tidak, kan? Ustaz pula, sekali ni juga dengan ustaz ni sebelum minta apa dia buat kita pun tak tahu. Harap ada, percaya tidak, kita katakan. Ini Habib-Habib ni keturunan Rasulullah SAW. Ada setanggup pinang darah apa nama Siti Fatimah daripada dia. Ada. Yang itulah Habib-Habib inilah yang membawa akan kemuliaan Rasulullah SAW ke tengah-tengah masyarakat. Termasuklah segala sesuatu. Yang menariknya ialah setiap kali mereka membuat program tersebut akan ada satu majlis mengislamkan orang masuk Islam. Rupanya sebelum itu kawan-kawan dia dari sana dah membawa orang yang nak masuk Islam. Mana ada kita buat kerja-kerja macam itu? Kita tak selesai kerja nak mengemahkan Islam yang ada ni. Jadi yang ini kemahkan juga, tapi yang di luar tu hendaklah diislamkan juga. Jadi ini yang saya katakan, peluang saya pergi ke sana, apa dapat saya ditemukan dengan pemimpin majlis Rasulullah. Itu dah didaftarkan.
Di Indonesia ada daftar, Singapura ada daftar, sini daftar. Jadi di Singapura Masjid Habib Noh, dia punya stesen Masjid Habib Noh. Ya. Sementara dengan Habib Nail, saya dengan Datin Hartini sudah bincang dengan dia. Kita akan bagi dia dalam 10 hektar, 15 hektar tanah di Serdak, dan dia akan buat satu rumah pimpinan Rasulullah. Dia tak boleh sebut masjid. Kalau masjid nanti ada halangan-halangan yang tak boleh buat. Macam dia orang nak gendang-gendang dalam masjid. Boleh, Nabi pun pernah buat gendang-gendang. Tapi masyarakat kali ada yang nengok itu macam jeling-jeling lah kan. Jadi orang nak baca Yasin semua. Ni berundung-undung ni. Awak seronok lah kami baca Yasin, kata orang kan. Jadi hal-hal macam ni dan selesai, maka dia kata dia akan buat satu bangunan yang boleh masuk 10,000, 20,000 orang, sila macam itu, dia nak buat di sana. Jadi kita bagi dia satu tempat, insyaAllah. Dah berbunding kan. Ini yang kita kata, bagaimana sebenarnya kita nak menolong. Supaya di Malaysia besok, di situlah tempat dia berkumpul. Di situlah tempat dia berkumpul. Untuk berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada kuliah-kuliah, ada pengajian-pengajian dan sebagainya kan, maka kuliah-kuliah yang kita buat itu pun sebenarnya ialah kerana kita nak mengikatkan diri kita dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mengamalkan apa juga amal, solat kita, puasa kita yang wajib-wajib ni kan, haji kita, ya, zakat kita, ialah kerana Rasulullah mengajar. Ayat ni ada. Cumanya kadang-kadang kaedah orang bagi kuliah tu, kadang-kadang kaedah tu kaedah masing-masing je. Kaedah itu kaedah masing-masing. Maksud masing-masing tu kaedah dia kata dia nak ceramah dia. Menjadi kita jadi pulang Allah saja. Macam tu. Ada macam tu. Tetapi ada orang pula dia membuat pondok. Di situ diajarkan ilmu, di situ diajarkan mencucuk tanam, di situ diajar menternak lembu, kambing dan sebagainya. Pasal apa? Ini ulang. Dulu lebayasan, ya, lebayasan namanya di sini, ngajar di sini. Sejak saya tahu reti ngaji, dia akan ngajar fiqh namanya. Dalam pelajaran fiqh yang dia ajar tu, antaranya dia kata babuz zakat. Babuz zakat. Adapun zakat itu dia sebutlah zakat harta lah, zakat fitrah, zakat. Adapun kata dia, zakat kambing itu setahun ialah 40 ekor kita bela kambing, maka dizakatkan bila cukup setahun itu seekor kambing itu. Seekor. Saya rasa saya mengaji puluh-puluh tahun lah. Kalau suruh angkat tangan yang belajar tu, siapa ada bela 40 ekor? Seorang pun ada. Yang bela 2 ekor, 3 ekor masuk ke 4, jual jantan. Apa maksudnya? Maksudnya kuliah tu tak menjadi. Yang kita belajar rupanya kalau 40 zakatnya menghafal tak tu? 40 seekor, kalau 50 dia menghafal. Rupanya dia tak berjalan dalam kehidupan. Faham apa yang saya cakap tu? Dia tak membawa kepada tidak disempurnakan dengan agenda untuk menjadikan ternakan itu hendaklah dibuat oleh orang Islam. Kerana kambing, lembu, kibas, unta dan sebagainya itu protein kepada manusia. Perlu manusia makan. Maka bila kita sebut ada zakat, maka kita nak bagi tahu bahawa sesiapa yang tak berpeluang nak berzakat dengan benda-benda lain, emas tak ada, apa tak ada, maka dia beli kambing.
Tapi kambing itu mesti sampai 40 ekor baru dia berpeluang berzakat. Nampak? Yang ini yang saya katakan tadi, ilmu yang tidak dapat mengubah budaya kehidupan kita punya pengajian tu. Balik-balik saja. Macam mana kegayanya kalau kita tak jadi macam itu? Kalau kita agaknya gerakan kita ada yang macam itu, agaknya kita tak bergantung lagi lembu kita dengan sesiapa pun. Hari ini saya dapat satu video, mesti ada orang dapat video satu kolam ikan keli dicampakkan sebangkai babi melotok keli tu. Siapa dapat tengok video itu jelas tu. Saya dulu pernah tengok. Kami masuk dalam hutan gitu, di ulu, nampak ikan keli naik ke atas. Dia keli ni dia boleh ada air sikit dia berjalan lah. Dia boleh merangkak ke atas. Apa dia buat di keli ni atas? Rupanya bangkai babi. Sampai di atas tu, dalam perut tu penuh dia. Dah bangkai. Apa maksudnya? Jadi kita akan terkena hal macam ini kerana kita tidak mengamalkan ilmu yang diajar kita. Maka rupa-rupanya tak perlu kuliah, kuliah tu mesti dia bersifat macam ini, tapi mesti ada bersifat praktikal untuk menentukan supaya jihad menyiapkan makanan halal itu tadi wujud pada kita. Kita pun rasa kalau dah macam itu takkan tak sedar-sedar juga lagi orang senang ni. Kita suka nak memberikan keli ni. Anak saya lepas dari keluar-keluar tu, dia dah ini saya punya, ini saya punya. Goreng sedap nak makan keli ni. Memang special. Tapi kalau nengok macam tu, eloklah dekat kampung ni ada yang boleh ikan keli betul-betul. Bila kita nak pergi ke situ lah, jangan beli tak tentu hal. Ini contoh macam mana dipanggilkan ilmu tu tidak menjadikan kita berubah. Dan orang kita daripada 50 orang yang dengar tu, seorang pun tak ada rasa aku nak berjihad dah, aku nak masuk dalam bidang ni supaya orang Islam, anak-anak cucu aku besok mengaji terang hatinya, kerana tak ada benda-benda syubhat dalam perutnya. Ada orang macam tu. Dia pun mulalah bersikit-sikit. Nazir nampak, Nazir pula bantu. Ketua kampung nampak, ketua kampung bantu. Bagi besar ke dia, sehingga dia menjadi pusat. Apa zakatnya? Zakatnya zakat pendapatan lah, bukan zakat ikan keli. Ya tak? Sekali habis. Ni orang putih kata habis. Tuai, sekali tuai, berapa dia dapat? Dia dapat, dia bayarlah dia punya 2,5%. Udah, dia dah berzakat. Bila ditanya Allah, kau pernah berzakat? Pernah zakat? Saya berzakat. Ya Allah, ya Tuhan, apa dia? Fitrah. Masa zaman saya dulu, fitrah RM1.20 zaman tu. Lepas tu naik-naik apa RM2.50. Sekarang RM7 kan? Dah naik RM7 dah. Jadi ada kita dalam diary malaikat besok kena zakat. Jadi ikhtiar dia menjadi seorang yang pembayar zakat itu mesti dinilai oleh Allah melalui kiraan malaikat. Bukan main-main ni, dia nak merasa menjadi orang pembayar zakat. Nak merasa sekali seumur hidup pun jadilah. Apa bidangnya? Terpulang. Kalau musangking yang dijualnya, dikira lah berjujur tahun tu berapa pendapatan tu, bayarlah cukai. Bayar cukai pula begini, bayar apa? Zakatnya. Lepas kita bayar zakat, cukai pendapatan tolak. Punyalah bagus di negara kita ni, tolak. Tak bayar-bayar. Ini yang saya kata tadi, bagaimana kita nak mempengaruhi supaya adanya ajaran-ajaran Nabi itu pasal Nabi kata bila dipanggil khutbatul wida, dia ada khutbah wida. Akhir sekali khutbah tu dia kata, sudahkah aku sampaikan kepada kamu orang yang dengar tu, orang yang dengar tu? Sudah ya Rasulullah. Sudahkah aku sampaikan apa yang sudah ya Rasulullah? Sudahkah aku sampaikan? Sudah ya Rasulullah.
Tapi Rasulullah kata, semoga orang yang tak ada di sini, orang yang tak ada mendengar apa yang bercakap ni, lebih memahami apa maksudku bunyi nanti. Orang yang tak dengar, kita lah kita ni. Kita mana pernah dengar Nabi cakap? Tetapi Nabi Allah berharap orang ni lebih faham daripada orang yang duduk sini. Sampai macam itu Nabi punya doa, semoga Allah kata orang yang mendengar besok, yang mendengar orang yang kemudian dari kamu akan lebih memahami apa maksud aku yang besar tadi. Ilmu lam ya'malan, ilmu yang tidak diamal seperti pokok tidak berbuah, kan? Seperti pokok tidak berbuah. Jadi kebanyakan kita ialah ilmu yang tidak membuat buah. Yang ada kita ni, ilmu yang kita buat ni adalah ilmu yang dipanggil ibadah khususiyah. Ilmu apa? Ilmu solat, kita solat. Suruh sunat, sunat. Tapi perkara yang lebih besar daripada hubungan kita dengan Allah ni, bagaimana kita menyiapkan protein untuk orang Islam, menentukan orang Islam semua dapat makan yang halal, supaya orang Islam ni dihormati oleh dunia sebagai orang Islam. Saya dah selalu sebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita supaya hari Jumaat ialah fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Selepas saja kamu menunaikan solat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Apa kerja kita bertebaran tu? Menyampaikan Islam, menyiapkan apa yang kita sebut tadi, perkara yang wajib perlu kepada orang Islam. Itulah kerja kita. Jadi kita pilih satu. Apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Kita pilih satu. Kita dah sebut sekali, pergi ke dalam laut tu, nelayan, pergi ke laut nelayan, bawa candik, bawa jaring, bawa macam-macam dibawa. Kerajaan nak bagi mesin lah macam-macam. Tapi pergi tu, pergi semata-mata tawakal ala Allah. Apa dia? Kan tahu ada ikan ke bawah tu, tak tahu. Tak tahu kita. Kebanyakannya balik saja, dapatlah 2-3 kilo. Tapi modal minyaknya bukan yang besar. Itu dinamakan hunting, hunter, pemburu namanya. Begitu juga rusa, pergi cari dalam hutan ke Sulu. Ada lagi rusa. Saya nak mencari rusa, saya nak mencari kijang. Tanya orang kampung, aku tak pernah jumpa kijang ni. Tapi dia kata aku nak cari kijang. Tak, macam mana dapat dia kan rezeki dia. Kenapa tidak ikan bawal tu dibela dalam sangkar di tepi-tepi pantai tu? Kerajaan tolonglah. Katalah sesangkar tu 1000 ekor ikan bawal. Sesangkar tu 1000 ekor. 1000 ekor kalau seekor sekilo, 1000 kilo. Berapa ikan bawal sekarang sekilo? Apa tahu? Ada yang beli ikan bawal? Tak tahu. Sampai RM4. Ya ke 18? Kalau 18 kembak ikan termenung. Kan? 30. Ahli kita kata 30 lah. 30. Kalau 30 sekilo, 1000 kilo berapa? Berapa? 30,000. Sekotak tu. Ini kotak bulan ini kotak bulan ini kotak 30,000 sebulan tu. Dah tolak makan ikan semua, takkan tak ada 15? Takkan tak ada 10? Allah, basmi kemiskinan dahsyat benar. Tapi tak ada yang ngatur kan. Semua nak bagi candik, semua nak bagi jaring, semua nak bagi itu. Sampai tak balik orang tu, sampai tak balik dah hilang pula dah macam-macam. Padahal sepatutnya tidak macam itu. Allah bagi kita apa dia buat? Akal. Supaya ikhtiarkanlah. Jadi tema basmi kemiskinan tahun ini yang dibuat oleh bangsa-bangsa bersatu 17 bulan 10 ada hari membasmi kemiskinan. Kita dah raikan.
Apa temanya? Temanya dignity for all. Dignity itu artinya maruah untuk semua. Jadi orang miskin ni rupanya kalau dia miskin, maruah dia pun hilang. Jom kita pergi mesyuarat PIBG. Tak ada buku malu. Malu. Macam nak buat itu, nak buat ini, dia malu. Dan orang Melayu pun kata, alah, pipit, pergilah menjumpa pemulu. Kalau ada rumah kau dia nak tolong, pipit enggak, kata dia. Meruah. Jadi bangsa-bangsa satu menetapkan supaya semua meruah rakyat dalam dunia ni mesti ditingkatkan melalui punca-punca pendapatan. Negara yang paling banyak lautnya negara Malaysia lah. Keliling. Tetapi kerja macam ini tidak dibuat kerana agaknya pemikiran tak sampai ke situ. Sampai ke Masjid Besar. Tapi apa kita boleh buat? Kita hanya boleh bercakap saja. Tak boleh buat. Inilah ni yang saya kata tadi, supaya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata siapa yang memulakan sesuatu yang baik, selagi dipakai di orang idea dia tu, walaupun dia dah tak ada dalam dunia ni 1000 tahun, akaun dia tu terbuka dalam masuk aja pahala. Itu dipanggil sadaqatun jariyah. Ini yang saya kata tadi. Macam mana supaya kuliah-kuliah dan sebagainya dapat, di samping saya ceramah macam ni, kita pula di luar tu ada praktikal yang kita buat supaya macam mana kita nak jadikan orang Islam ni bermaruah. Itulah untuk malam ni. Saya fikir mari pertama sekali kita berselawat. Apa? Kerana berselawat itu tak ada tempoh, tak ada masa, tak ada kota, tak ada apa. Naik basikal boleh, sedang nak minum kopi boleh, cakap selawat. Apa dia selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi berselawat, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak sebut sayyidina. Tapi oleh kerana kita ni pengikut dia, kita memuliakan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau sign surat saya sendiri, saya sendiri tulis surat, saya tulis Zainal Abidin Sakum, saya sign lah. Tapi kalau orang tulis kepada saya, dia tulis Datuk Zainal. Itulah maksud saya tu. Penghormatan tu mesti dibagi oleh orang, bukan kita sendiri bagi diri kita. Itulah perangai Nabi yang kita patut ikut. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesedaran, kesedaran. Ada sedikit menjadi dulu bagaimana kita Dr. Rosli terus tolong orang kita, masih lagi kan? Tolong bagaimana yang dipanggil, saya selalu sebut, dia kata apa nama, jutawan senyap. Jutawan senyap. Saya membaca dia 5 kali, habis buku tu saya baca. Pasal apa? Saya melihat menarik buku. Kalau ada doktor bagi kat sini, letak satu sini biar siapa-siapa ada masa baca. Tak banyak pun baca tu. Itu buku motivasi namanya. Buku motivasi. Dan buku-buku yang jenis motivasi macam ni korang benar ada kat orang Islam. Korang benar. Korang sangat. Jadi motivasi macam ni kena dibuat supaya kita menjadi orang yang bermaruah. Kita orang membuat, kita orang membina, kita orang yang akan menyiapkan. Sekarang ni apa kerja kita? Jadi pengguna, pembeli, benda dah siap, itu je kita pakai. Tapi kita sendiri tak ada apa yang kita buat. Musikal kita rosak ke kedai Cina, semuanya kepada orang. Kita sendiri langsung tak ada ikhtiar. Jadi ikhtiar itu mesti bergerak dari masjid juga. Nampak gayanya masjid kena ambil alih semua benda ni. Dan Nabi Muhammad SAW kata masjid itulah permulaan kepada segala-galanya di muka bumi ini. Jadi kita mulakan dari masjid. Kalau kita pun ada nazir yang muda kan, imam-imam yang gigih kan, marilah sama-sama bantu dia bang. Macam mana kita nak buat sikit pun jadilah supaya daripada ilmu dipindahkan kepada perbuatan dan dia menjadi kenyataan. Dan itulah sebenarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.